Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Okay, pertama selamanya mari sama-sama kita manjatkan kesyukuran Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia rahmat dan inayah yang dapat sama-sama kita meneruskan pengajian pada hari ini, iaitu tajwid bagi tahun 6 insya-Allah. Hari ini kita akan sambung pada tajuk bacaan khas Sulaiman an Asim, iaitu ada 7 semuanya, yang telah kita bincangkan pada sebelum cuti pertengahan hari itu, iaitu ada 7: Sakta, Imalah, Naqal, Tashil, Ibdal, Ishmam dan juga Rom. Ada 7 semuanya, mana 4 yang di hadapan tu telah kita bahaskan pada pelajaran yang lepas lah. Hari ini Ustaz akan sambunglah sedikit sebanyak mengenai tashil bacaan khas Sulaiman an Asim, khas Sulaiman an Asim, iaitu tajuk ini yang keempat adalah tashil. Okay, apa itu tashil? Tashil itu adalah mudah. Sahala, perkataan bahasa Arab kata dasar dia adalah sahala, iaitu sahala. Sahala adalah mudah. Tashil ialah mudah, iaitu membaca hamzah dengan cara membunyikan antara hamzah dengan alif atau waw atau ya. Macam mana cara dia tu, Ustaz? Okey, Ustaz ulang. Dengan membaca hamzah dengan cara membunyikan antara hamzah dengan alif atau waw atau ya. Okey, contohnya daripada surah Fussilat ayat ke-44 lah. Ayat ke-44. A'jamiyu. Macam mana bacaan tersebut? Kalimah dia adalah a'jamiyu, dan tashil, untuk tashil ni adalah satu perkataan ni saja, a'jamiyu, dan cara nak cam dia ada tanda titik hitam di atas huruf alif tersebut. Nampak tak? Ada tanda titik hitam, bukan tanda mati, dari tanda titik hitam bulat di atas huruf alif. Membunyikan hamzah yang mana tu? Hamzah yang berada di hadapan sekali tu. Jadi a'jamiyu. Sebut a'jamiyu. Sekali lagi a'jamiyu wa arabi. Okay, baik, itulah contoh bagi tashil. Dalam periksa nanti dia akan tunjuk kalimah tersebut dan apakah nama nama bagi bacaan khas Sulaiman an Asim tersebut. Jadi jawapan dia tashil, gitu je. Okay, baik. Yang mana kata asalnya adalah, yang dihitamkan tadi itu sebenarnya adalah hamzah. Hamzah tu tu asal ni lah. Tapi dalam Al-Quran Rasam Osmani ada kata tulis macam ni, dihitamkan di atas surah alif tersebut. Okay, baik. Dibaca dengan tashil pada hamzah kedua antara hamzah dengan alif kerana berbaris atas. Okay, macam mana tanda kita nak cam itu tashil? Iaitu dikenal dengan tanda di atas alif tersebut. Ada tanda hitam di atas alif, hitam bulat tersebut di atas alif. Okay, hanya terdapat satu tempat sahaja dalam Al-Quran. Itu adalah a'jami. Okay, itu adalah tashil. Okay, yang kelima. Yang kelima adalah ibdal. Ibdal maksudnya tukar. Badalah, tukar. Kalau hari itu naqal, pindah. Naqal adalah pindah. Ibdal adalah tukar. Okay, menukarkan suatu huruf dengan huruf yang lain. Apa benda yang ditukarkan tu? Kita tengok iaitu kita menukarkan hamzah kedua. Hamzah kedua tadi, bukan yang tadi tashil tu, hamzah kedua ditukar kepada huruf mad, iaitu alif lah. Dan dipanjangkan bacaannya jadi 6 harakat lah. Jadi 6 harakat. Okey, contoh kita tengok ni, yang mana tanda mat yang itu ombak tu, tanda ombak yang mat tu asalnya adalah hamzah. Asalnya adalah hamzah. Kemudian dia dipanjangkan panjangkan sebab dia letak mat tu, yang ombak tu, macam ombak tu letak mat. Okay, cara dia az-zakaraini. Okey, yang kedua al-ana, dipanjangkan
6 harakat. Dan untuk ibdal ni biasanya hamzah tu berada di hadapan dan selepasnya ada tanda mat tu, tanda mat yang ombak tu. Semua ni dibaca 6 harakat lah. Okey, baik. Hamzah wasal pada ketiga-tiga kalimat ini harus dibaca dengan ibdal. Ibdal. Iaitu panjang lah, iaitu dengan membaca 6 harakat. Dan harus juga dibaca dengan tashil. Az-zakara ni dibaca tashil lah, dibaca dengan tasahil pula dah, dibaca dengan ibdal. Iaitu ibdal di sini kita tashilkan dia, mudahkan dia, ringankan dia. Bukan bacaan tashil yang ajamiyu tu, ni lain. Okey, baik. Ibdal contoh dia pun ada 3 dalam Quran. Az-zakarani al-ana Allah, ada 3 ni je. Macam tashil ada 1 je, ajamiyu. Kalau saktah itu ada 4 kan. Mimma raqadina hadza ma wa'ada rahman, surah Yasin lah. Ada surah Kahfi, surah Qiyamah dengan surah Mutaffifin untuk saktah kan. Untuk apa lagi saktah, imalah. Imalah adalah condong. Imalah adalah condong. Ayat dia pun ada 1 juga, iaitu apa, majriha. Dan naqal pun ada 1, iaitu bi'salismu. Okey, baik. Yang keenam, kita pergi ke yang keenam adalah ishmam. Ishmam ni apa? Ishmam ni memuncungkan kedua bibir sejurus selepas mematikan huruf. Huruf apa yang kita nak matikan tu? Sebagai isyarat baris depan tanpa bunyi. Okey, ishmam dengan rom ni dia menggunakan contoh yang sama, dia menggunakan perkataan yang sama, tetapi sebutannya berbeza sedikit saja. Okay, kita tengok contoh yang sama itu adalah pada la ta'mauna. La ta'mauna. Tu. Nanti akan tunjuklah. Ini adalah merupakan surah Yusuf ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Macam mana cara bacaan dia adalah kalimah la ta'mauna. Ni asalnya adalah la ta'manuna. Ini adalah asal dia. Asalnya kena sebut macam tu. Maka wajib dibaca dengan ishmam pada huruf nun. Pada huruf nun yang pertama tadi, yang berbaris depan. Okey, ini kita memuncungkan huruf nun tanpa bunyi. La ta'manuna. La ta'manuna. Dia sepatutnya kita sebut manuna, nuna, kan, betul tak? Tapi yang tangan nun tu kita tidak bunyikan dia. La ta'manuna. La ta'manuna. Nu tu kita tak bunyikan. Sebab Ustaz bunyikan kenapa? Ustaz nak bagi tahu kamu lah. La ta'manna. Nu tu kita hanya buat pergerakan muncung. Sebab tu dah ada ishmam. Iaitu memunculkan kedua bibir selepas kita mematikannya lah. Okey, tanda untuk ishmam dikenali dengan tanda diamond di atas huruf mim. Di atas huruf mim sebelum nun bertanda tasydid. Nampak tak? Tanda diamond di atas. Macam majriha itu imalah dia letak di bawah huruf ra. Dia letak di bawah huruf. Tapi untuk ishmam dengan rom ni dia letak di atas huruf mim sebelum nun syaddah. Di atas huruf mim sebelum nun syaddah. Okey, baik. Hanya terdapat satu tempat dalam Al-Quran. Kalamullah. Okey, baik. Okay, yang ke-7, yang terakhir adalah rom. Rom ialah membaca sebahagian baris sahaja dengan suara perlahan yang hanya dapat didengari oleh orang yang berdekatan sahaja dengan kadar 1/3 harakat. 1/3 harakat ni memang slow lah, kan? 1/3. Satu harakat pun slow, apatah lagi setengah daripada 1/3 daripada 1 tu. Memang slow lah. Okey, baik. Misalnya juga sama macam tadi surah Yusuf ayat yang ke-11, kalimah pun sama, la ta'mauna. Okey, maka diwajibkan baca dengan rom pada huruf nun pertama yang berbaris depan. Okey, sama juga dah tadi, dah tanda dia di atas huruf mim dan hanya terdapat dalam Al-Quran tu ada 1 je. Okey, cara dia adalah la ta'mauna. La ta'mauna.
Macam tu cara bacaan dia. Tadi manuna, tapi ni la ta'muna. La ta'muna. Macam tu. Dia sama tapi adalah perbezaan sikit. Kita nak baca yang mana-mana pun boleh, sama je. Yang penting itu adalah bacaan khas Hafs Sulaiman an Asim. Okay, baik. Itu je lah tajuk yang kita pelajari bagi kali inilah. 4, iaitu 4 daripada 7 bacaan khas Sulaiman an Asim, Hafs bin Sulaiman an Asim. Itulah dia. Sebab apa kita kena belajar benda ni ini antara bacaan yang betul lah. Tidaklah kita baca Al-Quran tu bila jumpa kalimah-kalimah ni kita baca ikut suara kita. La ta'manna, salah. La ta'manna, salah. Bacaan sebenarnya dia mengikut Hafs bin Sulaiman an Asim. La ta'muna. Dalam YouTube ada. Ustaz dah banyak kali tengok dah. Dalam YouTube ada ustaz-ustaz yang mengajar Al-Quran ni, dia akan cerita macam mana cara bunyi rom, macam mana cara bunyi ishmam. Boleh rujuk lah di YouTube. Okey, baik. Kita tengok sedikit. Tahukah anda nama sebenar Imam Hafs ialah apa? Hal pending ni. Lupa pula dah. Tak ada sama internet. Okey, nama sebenar Imam Hafs ialah Abu Amru Hafs bin Sulaiman bin Mughirah bin Abu Dawud Al-Kufi. Panjang namanya ni, Abu Amru Hafs bin Sulaiman. Ada juga ditanya ni nama sebenar dia. Kamu ingat lah. Abu Amru Hafs bin Sulaiman. Abu Amru Hafs bin Sulaiman bin Mughirah. Asyik tu je kot. Okey, baik. Beliau adalah seorang imam qiraat yang terkenal. Imam ni Imam Hafs Sulaiman an Asim ni memang imam yang terkenal lah di dalam qiraat. Qiraat ni adalah bacaan Al-Quran yang betul. Beliau dilahirkan pada 90 Hijrah dan meninggal dunia pada 180 Hijrah. Maka beliau hidup selama 90 tahun. Lama hidup 90 tahun. Okey, baik. Okey, baik. Sini ada 8. Okey, menyebut baris atas condong kepada baris bawah. Apa ni? Baris atas condong kepada baris bawah ni apa? Imalah, tak silap saya. Imalah Majreha. Okey, baik. Memberhentikan bacaan tanpa nafas. Ini saktah. Okey, ini saktah. Okey, ibdal bermaksud menukarkan. Menukarkan apa? Menukarkan apa? Tengok dalam buku. Bagaimanakah cara membaca saktah? Memberhentikan tanpa mengambil nafas yang baru. Sama macam tu nombor 2 tu. Bacaan tanpa nafas yang baru. Okey, baik. Memindahkan baris hamzah kepada huruf sukun sebelumnya dan hamzah itu dibuang. Itu naqalah, dipindahkan. Bi'salismu. Bilangan tempat wajib saktah dalam Al-Quran ada 4 Ada 4 tempat. Okey, bi'salismu fusuku adalah misal daripada surah. Ni saya tak ingat surah apa. Iwaja qayyimah adalah dari surah ni Kahfi ni, nombor 8 ni Kahfi. Okey, baik. Ini aktiviti lah tapi tak payah buat kot. Ustaz nak kamu buat nota, iaitu 4 daripada 7 tadi. Sebab minggu lalu Ustaz telah suruh buat 3 kan. Ini yang ke-4, 5, 6 ni sambunglah. 4, 5, 6, 7. Yang mana kamu tulis pengertian contoh dia. Dah tu je. Contoh dia dan juga tak payahlah, ini semua kamu dah tahu lah kan. Dia ada tanda ni, kalau tak sil dia ada tanda hitam dekat atas tu. Buat pengertian, buat contoh dia. Ambil ajamiyu, yang tu je. Supaya kita boleh ingat lah. Okey, ibdal pun sama. Ambil dia punya pengertian 1, 2 dan misal dia 3 tu, 1, 2, 3. Dan juga ishmam pun sama. Ambil dia punya pengertian dan juga ambil dia punya misal dia. La ta'mauna ni. Tulis sekali dengan surah Yusuf ayat yang ke-11. Ayat panjang ni tak payah tulis, tak apa. Sebab kita nak buat nota je. Okey, baik. Yang ke-7 tu, yang terakhir tu adalah pengertian juga dan juga contoh dia. Sama je tadi. Ambil pengertian dia, ambil contoh dia saja. Itu saja untuk latihan kamu. Ma asabaka min hasanatin minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Apa yang baik datangnya daripada Allah, apa yang lemah dan kurang tu daripada kelemahan dia saja. Wa qali hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.